Baik, An-Nisa 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Melainkan orang-orang yang bertaubat, berbuat baik dan berpegang teguh kepada Allah serta mengikhlaskan agamanya kerana Allah. Ini je yang Allah pandang. Allah tak pandang berapa banyak harta yang kau tinggalkan ketika mati, berapa tinggi pangkat, tidak. Sahabat-sahabat kita nak sebut wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Jadi inilah tujuan kita belajar. Antaranya kitab-kitab tasawuf ni tak sempat nak cek orang lain. Hari-hari hidup cek hati aku ni dah level mana. Kalau aku mati dengan hati yang macam ni, apa pandangan Allah pada aku? Okey, sahabat-sahabat. Jadi selesai untuk khulasah. Okey, khulasah pertemuan yang dah lama kita tinggal, setengah jam. Gitulah sahabat-sahabat. Okay? Jadi nak masuk yang baru ni setengah jam yang kedua. Baik, kita sambung kepada perenggan jelaslah. Tu betul tak? Ke? Kak Jah, betul? Jelaslah kan? Okey. Jelaslah kepada kita kini. Ada ramai kan tak ada kitab, sahabat-sahabat? Cuba angkat tangan sikit. Kalau dulu kan Ustazah selalu cakap, bagi ngending kawan kita yang tak ada kitab tu duduk pak tarik, duduk atas riba kita. Atas riba tak larat lah kan, sebelah kita, sahabat-sahabat. Maksudnya sekarang tak boleh lah. Tapi tolong ambil catatan ke, kita mengaji telinga, orang kata mengaji telinga. Sebab kitab ni memang tak ada dah. Saya cari dekat kitab, kedai-kedai kitab yang selalu saya ni, sebab ini bukan penawar bagi hati yang biasa kita gunakan tu. Kitab asal dia bukan. Sahabat-sahabat, jadi tak tahu, mungkin publishers dia dah tutup kilang kan, tutup penerbitan tu dah tak ada. Okay, jadi kalau atas alasan yang begini, kalau orang nak cari juga, maka sahabat, kalau kita photostat bukan niat untuk mencari keuntungan, jadi kita niatkan supaya sampailah kepada orang yang mencatat tu. Kecuali kalau kita jual bahan photostat tu, print balik, padahal itu bukanlah hak kita. Itu yang tak boleh. Okay, jadi kalau tanya ada jual buku ni tak, Ustazah, buku ni memang tak ada, ramai orang cari. Okey, jadi kita boleh tumpang kawan-kawan kita mendengar saja, insya-Allah. Jelaslah kepada kita kini bahawa niat itu merupakan pendorong dan penggerak dalam menentukan nilai amal ibadah dan perjuangan. Innamal a'malu binniyat. Betapa pentingnya ibu-ibu dirahmati Allah. Okay, saya sebutkan dalam bab niat ni, masya-Allah, ada seorang syekh yang mengajarkan anaknya, okay, bila nak hantar anak pergi mencari ilmu ni, okay, akan hantar anak ke muka pintu, didoakan anak di muka pintu. Dia dah kira dah langkah anak ni nak pergi mengaji ni 70 langkah pergi tempat mengaji dia. Dia kata, engkau keluar rumah sekarang ni niat untuk belajar ilmu, maka engkau hanya dapat satu lah. Faham sahabat-sahabat? Tapi kalau 70 langkah tu, ya Allah, aku nak pergi belajar ni, mudahkan urusan aku, anak aku tengah periksa ni, mudahkan dia, ya Allah, suami pergi bekerja ni, jaga dia, ya Allah, Covid ni biar cepat berakhir. Setiap satu langkah tu diajar kepada anak. Subhanallah, ini peranan alim ulama. Ajar satu langkah satu doa. Seolah-olah setiap helaan nafas kita ni ada doa. Dan seringkas-ringkas doa menyebut nama Allah. Itu yang Ustazah Zai selalu sebut, bernafas dengan nama Allah. Sebab kita tak bernafas, sahabat-sahabat, kalau tidak ada Allah yang menghidupkan kita. Jadi indahnya kan hidup 24 jam. Orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, semua sama 24 jam. Tapi berapa ramai yang dalam helaan nafas tu ada niat baik je, tak sempat nak berniat jahat. Ish, kenapa jiran aku tu lama tak nampak, mati dah ke apa? Macam tu lah, degil sangat. Tak nak dengar cakap aku. Aku kata pergi hospital kalau sakit, pok-pok dalam hati tak keluar. Jiran tak tahu. Tapi sahabat, jangan kotorkan hati dengan sangka-sangka buruk. Niat je yang baik. Ni dalam majlis ilmu 1 jam, masya-Allah, tabarakallah. Malaikat memayungi kita dengan rahmatnya Allah. Kita teringat, ya Allah, yang baru masuk hospital sebab Covid tu, mudahkan urusan dia. Tak salah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita berada dalam kebaikan, bernafas dalam kebaikan, berdoa dan berniat dalam kebaikan. Tak rugi. Okay? Jadi kalau kita menyebutkan tengah buat baik pun kepala masih ingat nak buat jahat, ini something wrong lah. Kan? Something wrong. Macam kuliah la tahzan saya pagi tadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tolong jaga, sebab ramai yang respon ni bila saya sebut bab tu.
Tolong jaga, jangan bandingkan anak-anak kita umur 60 tahun kita ni, wah 6 orang anak datang bila birthday kita tu dengan macam-macam hadiah. Tapi kadang yang paling kita tak pandang, yang tak bagi hadiah apa pun. Kalau yang tu memang ustazah dari kecil menyusahkan orang. Dah tua-tua, SPM pun tak lulus, kerja apa pun tak ada. Cubalah belikan saya satu tasbih macam ustazah ada tu. Siap ada gedik-gedik dia lagi kat situ. Ini orang bagi kan sama. Cantik je saya tengok ustazah. Tu baru berapa kalau beli, cuba hadiah kat mak dia. Senang saya bertasbih ke apa kan. Ada je dia sahabat. Tapi kalau Kak Long dia tu ustazah tu, dia beli kereta baru kat saya. Anak dengan anak kecil hati, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab seorang anak yang betul-betul nak berterima kasih kepada ibunya, sebolehnya dia nak dipuji juga oleh ibu. Tapi aku tak mampu. Dah perangai mak ni suka banding-bandingkan macam tu, tak apalah. Sekali-sekala aku khianat lah. Bos suruh hantar duit dekat bank 20,000, masuk dekat bank aku. Apa salahnya? 10,000 nanti aku beli hadiah paling mewah kat mak. Mak terkejut, tak tanya pun, mana duit kau dapat ni Long? Tak pernah bagi duit banyak macam ni. Tak payah tanya ustazah, yang penting masyuk, mak dia kata. Kan? Teruk betul mak macam tu. Rupanya sikap mak ni kadang-kadang sahabat mengizinkan anak dia solat ni, dia berdoa, ya Allah, yang aku merompak, aku buat jahat tadi tu sebab aku nak gembirakan hati mak aku, ampunkan aku ya Allah. Boleh tak lulus di sisi Allah? Ramai mak-mak giring kepala, tahu sahabat-sahabat, tapi kita kadang-kadang tak rasa pun bahawa anak kita sedang berdosa kerana sikap kita sendiri. Jadi tolong hentikan, sebab ini sangat terkesan di jiwa saya pada hari Sabtu lepas. Saya menyantuni gelandangan bersama Ustaz MK Azman di Cokit, sahabat-sahabat. Kan seorang yang bercerita tu, ustazah kalau saya sebut bapak saya, ustaz ni orang Kedah, memang kompom kenal. Saya ni anak salah seorang ulama di sana. Tapi mak saya dulu memang sikap dia suka membanding-bandingkan. Banding-bandingkan, SPM-nya gagal, sekolahnya teruk, lari datang KL. Mula-mula dia lari datang KL tu, kena pau. Duit yang ada ni daripada kampung ke sini, kan biasa kadang-kadang kita tengok drama-drama macam tu. Akhirnya dia terjebak. Isap dadah segala, terjebak. Mulanya dia datang dengan niat, aku nak bawa balik kejayaan untuk mak aku tengok, besarkan mata aku pun boleh hidup. Tapi akhirnya takdirnya Allah, dia terjebak dengan dadah segala. Akhirnya dia boleh berhenti, sekarang dia jadi salah seorang pakar motivator terkenal. Kan? Barulah bapak saya, mak saya dah arwah dah ustazah, bapak saya sekarang asyik cerita pasal saya je kat kampung. Rupa-rupanya sahabat-sahabat kalau disuruh patah balik hidup dia, dia kata saya berterima kasih dengan kecil saya dihina-hina, sebab daripada penghinaan itu saya boleh bangkit. Dan paling saya syukur Allah tak matikan saya sebelum saya sempat bertaubat. Faham tak muslimat? Jadi sebab ada yang mengatakan, tak apalah saya buat jahat asalkan mak saya suka. Suami kalau didesak pun macam tu. Isteri membanding, abang suami orang lain bila hari jadi dapat gitu, dapat gini, abang bila nak bagi? Akhirnya suami terlibat dengan rasuah, terlibat dengan duit-duit yang segera, sahabat. Kita desak dia. Sebab apa? Sebab dia pun nak menggembirakan isteri macam orang lain. Kita tak sedar benda tu. Cubalah kita menerima yang seadanya, asalkan yang seadanya itu halal di sisi Allah. Kadang-kadang sikap kita. So sebelum kita menyalahkan kenapa engkau ni buat dosa begitu begini, kita tanya apa sumbangan kita untuk menjadikan anak yang macam tu, untuk menjadikan suami yang macam tu. Boleh ibu-ibu? Sebab tu kita rasa alhamdulillah hati ni tenang bila kita tak nampak salahnya suami, salahnya anak saja. Kita nampak salahnya kita. Lalu kita bertaubat banyak kepada Allah. Supaya bila kita baik, akan mengundang kebaikan yang datang di sekeliling kita, insya-Allah. Stres ke ibu-ibu dengan kuliah hadir ni? Kan sebab saya tak nampak muka. Kalau dulu kan ada yang senyum. Kalau dulu ada yang muka macam khusyuk kan. Ni stres ke apa? Okey ke tak okey? Okey. Kita takut sebab tak jumpa bantal ke apa kan. Kalau kat rumah boleh guling-guling, boleh sambil ngunyah-ngunyah kan.